Salam sejahtera. Soalan 1. Kuantiti fizik manakah merupakan kuantiti skalar? Baik, kuantiti skalar ini merujuk kepada kuantiti yang tidak mempunyai arah. Jadi antara A, B, C dan D, kuantiti yang tidak ada arah adalah A. Kalau secara logiknya, kita tidak pernah beritahu bahawa jisim itu adalah 50 kg ke bawah. Adalah tidak logik. Okey, tidak logik. Tak pernah kita sebut jisim itu 50 kg ke bawah ataupun ke utara contohnya. Okey, 50 kg ke utara. Nampak macam peliklah bunyinya. Okey. So untuk yang pertama ni jawapannya A. Soalan 2. Jadual 1 menunjukkan senarai unit kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan bermaksudnya dengan kata mudahnya kita terbitkan suatu kuantiti sama ada melalui pendarapan, okey, pendarapan ataupun pembahagian ataupun gabungan antara pembahagian, pendarapan dan pembahagian. Okey. Dengan kata lain, kuantiti terbitan ini adalah kuantiti yang ada formula. Contohnya momentum, formulanya adalah P sama dengan mv. Okay. Dan kalau kita tengok unit bagi m adalah kg, v adalah ms negatif 1. Jadi kalau kita gabungkan unit ini akan menjadi kg ms negatif 1. Maka ini adalah salah. Tekanan adalah rumus tekanan adalah, jadi kalau digabungkan akan menjadi Newton meter negatif 2. Okay. Untuk kerja adalah W sama dengan Fs. Okey. F adalah Newton, S adalah meter. Jadi kalau kita gabungkan unit ini akan menjadi Newton meter. Jadi ini adalah salah. Jadi jawapannya adalah D lah. Jadi kalau kita tengok formula F sama dengan MA kg ms negatif 2. Jadi kalau digabungkan akan menjadi kg ms negatif 2. So jawapannya adalah D. Soalan 3. Raja menunjukkan gerakan sebuah basikal. Apakah jenis gerakan tersebut? Okey, kalau kita tengok di sini, jarak bagi setiap saat adalah sama. Maka basikal ini bergerak dengan hal laju yang seragam. Tidak ada pecutan berlaku, maka dia juga bersamaan dengan pecutan sifar. 4. Raja 2 menunjukkan graf hal laju melawan masa bagi sebuah objek. Pernyataan manakah adalah yang benar? Okey, kita tengok satu persatu. Jumlah sesaran objek dalam masa 50 saat ialah 700 meter. Untuk mengira sesaran adalah bersamaan dengan luas di bawah graf. Kita hitung luas trapezium dahulu. Jadi ini adalah bersamaan dengan 300 meter. Luas segi 4 adalah 20 darab dengan 20. Luas segi 3, jumlah sesaran adalah bersamaan dengan 800. Jadi A adalah salah. Objek tersebut kekal pegun daripada 20 saat hingga ke T sama dengan 40 saat. Kalau kita tengok di sini, objek ini adalah tidak pegun kerana dia mempunyai hal laju sebanyak 20. Jadi B adalah salah. Objek bergerak dengan nyah pecutan daripada T 40 saat hingga T sama dengan 50 saat. Kita tengok graf garis ini adalah menurun. Dan kalau kita hitung, pecutan adalah sama dengan kecurunan graf, iaitu bersamaan dengan
Kalau kita guna dua koordinat di sini, tolak 0, 40 tolak 50, jadi jawapannya adalah negatif 2. Maka jawapannya adalah C. Soalan 5. Rajah menunjukkan dua objek yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama dalam vacuum. Apakah yang berlaku kepada pecutan kedua objek tersebut? Jadi kalau dalam keadaan vacuum, maksudnya dia mengalami jatuh bebas. Semasa jatuh bebas, kuantiti yang sama adalah pecutan, iaitu kalau di atas permukaan bumi adalah bersamaan dengan 9.81. Jadi mempunyai pecutan yang sama adalah jawapannya. Soalan 6. Rajah 4 menunjukkan payung yang basah dipusingkan dan dihentikan dengan tiba-tiba menyebabkan titisan air meninggalkan permukaan payung. Jadi untuk soalan ini, keyword utama yang sangat penting adalah dihentikan secara tiba-tiba. Pernyataan ini adalah merujuk kepada suatu konsep fizik iaitu dipanggil sebagai inersia. Hukum fizik manakah yang menerangkan situasi ini? Okey, situasi pertama adalah berkaitan dengan inersia. Jadi untuk soalan ini jawapannya adalah A. Situasi kedua adalah bersangkut paut dengan F. Hubungan antara F sama dengan MA. Hubungan ketiga, hukum gerakan Newton yang ketiga berkaitan dengan for every action there is reaction. Bagi setiap tindakan ada tindak balas. Yang keempat, hukum gerakan Newton, kegravitian semesta Newton adalah berkaitan dengan F sama dengan G M1 M2 kuasa 2. Soalan 7. Rajah 5 menunjukkan lori tangki minyak biji SIM 7500 melanggar sebuah kereta biji SIM 1000 kg. Sebelum pelanggaran, lori dan kereta bergerak dengan kelajuan masing-masing 30 meter per saat dan 25 meter per saat pada arah yang sama. Selepas pelanggaran, kedua kenderaan melekat bersama-sama. Berapakah laju air V kedua kenderaan? Jadi ini adalah melibatkan prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum. Dan prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran, dengan syarat tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Jadi daripada prinsip keabadian momentum ini kita boleh selesaikan masalah ini. Kita tahu bahawa jisim kereta adalah 1000 kg dan bermula dan bergerak dengan kelajuan 25 meter per saat. Jisim lori adalah 7500 kg dan bergerak dengan 30 meter per saat. Ini adalah keadaan sebelum, jadi kita boleh tambahkan momentumnya, iaitu momentum sebelum adalah 7500 darab 30. Selepas dia bergerak dengan kelajuan V, kedua-duanya bergerak dengan kelajuan V 1000 V 7500 V. Jadi kalau kita tekan kalkulator, jawapannya adalah bersamaan dengan 29.41. 8. Pernyataan manakah yang betul menerangkan berat? Berat adalah, kalau kita tengok di sini ada daya angkat, daya geseran, daya graviti, daya tujah ke depan. Berat adalah daya graviti. 9. Rajah 6 menunjukkan satelit teleskop angkasa Hubble berjisim 11,000 yang mengorbit pada ketinggian
147 km dari permukaan bumi. Berapakah daya graviti satelit tersebut? Kita ada formula daya graviti F sama dengan Gm1. Kita ada formula F sama dengan Gm1m2 per R kuasa 2. Kita gantikan ke dalam rumus. Untuk R kuasa 2, jejari satelit, maka jawapannya soalan 10. Manakah antara satelit berikut paling sesuai digunakan bagi siaran langsung Piala Dunia FIFA Qatar 2012? Satelit geopogon. Jika satelit geopogon, maka dia akan mengorbit dalam tempoh 24 jam. Jadi yang ini adalah salah. Satelit geopogon dengan tempoh orbit 24 jam. Okey, maklumat ini adalah betul. Satelit bukan geopogon dengan tempoh orbit adalah 24 jam. Ini adalah salah. Sepatutnya 24 jam adalah untuk satelit geopogon. D. Satelit bukan geopogon dengan tempoh orbit 18 jam. Yang ini maklumat ini adalah betul. Okay. Tapi antara B dengan D, kita akan pilih B. Kenapa? Kerana kedudukan Qatar adalah kita nak satelit itu sentiasa berada di atas lokasi yang sama, iaitu berada di atas Qatar. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.